itulah NIATS Oil and Gas and Marine Academy. Video yang kita mainkan tadi adalah video khas ya daripada NIATS Oil and Gas and Marine Academy. Keseluruhan yang gambaran yang kita lihat tadi, hampir keseluruhan gambaran yang kita lihat dalam video itu tadi adalah menggambarkan situasi sebenar latihan kemahiran yang dijalankan di NIATS Oil and Gas and Marine Academy. So bila lihat video tu tadi, kita tertanya ya, Kimpalan kan, dia buat welding dan sebagainya. Okey, sesi hari ini khas dibawa oleh NIATS Oil and Gas and Marine Academy bagi memperkenalkan apa yang NIATS lakukan, apakah latihan kemahiran yang dijalankan di NIATS, bagaimana caranya untuk memohon, untuk mendaftar, belajar di NIATS dan sebagainya. Saya akan paparkan presentation selepas ini, iaitu penerangan mengenai latar belakang NIATS, di mana kita bermula dan program yang dijalankan, tempoh program itu dijalankan berapa lama, persijalannya daripada mana, dan aspek-aspek lain, contohnya yuran pengajian daripada mana, dan apakah kelebihan-kelebihan yang diperolehi oleh pelatih-pelatih apabila mereka menyertai NIATS Oil and Gas and Marine Academy. Okey, kita teruskan kepada paparan seterusnya, slide presentation di mana maklumat-maklumat akan disampaikan melalui penerangan ini ya. Sebentar ya. Okey, kita mulakan ya. Ini tajuk kita pada hari ini, iaitu Hala 7 Kerjaya dalam Bidang Kemahiran bersama NIATS Oil and Gas and Marine Academy. Objektif kita pada petang ini, bagi sesi ini, khusus bagi memberikan pendedahan kepada belia ya, khususnya lepasan sekolah dan sebagainya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang bakal kita perkatakan. Yang pertamanya, kelebihan memilih pengajian ataupun latihan dalam bidang kemahiran ini. Seterusnya, kerjaya, apakah kerjaya yang bersesuaian dengan bidang kemahiran yang dipilih ya. Bidang-bidang kemahiran ini sebenarnya banyak ya, dia bukan tertutup pada Kimpalan sahaja. Sekiranya pelajar memiliki bidang hospitality, mereka boleh memilih latihan kemahiran dalam bidang hospitality, dalam bidang otomotif umpamanya, dan juga banyak lagi yang lain-lain ya. Skop kemahiran yang dipelajari, apakah skop kemahiran yang kita pelajari dan bagaimana kursus ataupun latihan itu dijalankan. Syarat yang merupakan kelayakan untuk menceburi bidang kemahiran, institusi yang menawarkan pengajian dan juga latihan kemahiran yang ada di negeri kita ataupun di negara kita ni secara keseluruhannya ya. Baik, NIATS ya, latihan kemahiran di NIATS. Gambar yang ditunjukkan itu adalah kampus utama NIATS yang bertempat di kawasan pendaratan Seri Manjung, Lumut ya.
Sebentar, saya difahamkan paparan slide kita tak bertukar di paparan. Baik, kita sambung seterusnya kita punya sesi pada petang ini. Maaf saya pohonkan kerana ada sedikit kesukaran teknikal yang saya hadapi di sini. Okey, kita teruskan ya. Ini adalah tajuk kita pada hari ini, hala tuju kerjaya dalam bidang kemahiran bersama NIATS Oil and Gas and Marine Academy, di mana dalam paparan ini kita akan jelaskan apakah objektif yang kita tetapkan untuk sesi pada hari ini, iaitu memberi pendedahan kepada belia lepasan sekolah mengenai perkara-perkara berikut ya, seperti yang dipaparkan di skrin. Apakah kelebihan dalam memilih pengajar ataupun latihan kemahiran dalam bidang kemahiran ini ya. Kerjaya-kerjaya ataupun peluang-peluang kerjaya di luar sana yang bersesuaian dengan bidang kemahiran yang anda pilih. Kemudian skop kemahiran yang dipelajari, bagaimana program-program ini dijalankan, kelas, latihan praktikal, teori dan sebagainya, syarat ataupun kelayakan untuk menceburi bidang kemahiran, institusi yang menawarkan pengajian dan latihan kemahiran yang terdapat di tempat kita, di negeri kita dan keseluruhannya di seluruh Malaysia ya. Bagaimana kita nak mengetahui institusi-institusi ini dan bagaimana kita menghubungi mereka dan sebagainya. Baik, latihan kemahiran di NIATS, laluan kerjaya sebagai jurukimpal ataupun welder terlatih berpendapatan tinggi. Paparan gambar yang terdapat itu adalah kampus utama NIATS yang terletak di Seri Manjung ya, Lumut, Perak. Sinopsis, NIATS Oil and Gas and Marine Academy ditubuhkan pada tahun 2013
merupakan sebuah institusi latihan kemahiran yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Jadinya setiap pusat latihan yang ingin menjalankan program-program latihan kemahiran ini adalah disyaratkan ya, wajib untuk berdaftar dan mendapat kelulusan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Barulah program-program yang mereka daftar itu boleh dijalankan. Maknanya baru boleh ambil student, mulakan pengajian, latihan dan sebagainya. So niat ni beroperasi di kawasan perindustrian Seri Manjung, Perak. Niat menawarkan program latihan sepenuh masa dan juga program-program latihan jangka pendek khusus dalam bidang teknologi kimpalan dan fabrikasi dengan berkonsepkan pacuan industri, iaitu industry driven concept. Okay, pacuan industri ni apa? Dia lebih tertumpu kepada latihan dan juga persiapan pelatih-pelatih ke arah bekerja di industri ataupun sektor-sektor yang menerima pekerja terlatih dalam bidang kimpalan ya. VC. Okay, sehubungan dengan permintaan tenaga kerja terlatih yang tinggi. Permintaan tenaga kerja terlatih ni amat tinggi di negara kita ya. Khususnya daripada pihak-pihak industri serta komitmen terhadap agenda pembangunan belia negara. Niat setelah menetapkan sasaran ya, iaitu 3 perkara utama seperti yang dipaparkan. Yang pertamanya, kita mempunyai prasarana dengan persekitaran yang kondusif guna untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi, yang berdaya saing dan juga kreatif dan berintegriti. Ini penting ya. Setiap apa yang kita laksanakan, fokusnya kena betul dan kemudahan-kemudahan yang kita adakan, wujudkan di pusat latihan itu perlulah seiring dengan modul ataupun perkara yang mereka belajar ya. Kita menggunakan setiap sumber yang ada secara optimal bagi memaksimalkan kecekapan organisasi dan juga keterampilan pelatih. Kita juga mewujudkan jaringan kerjasama dengan industri dan juga badan-badan persetujuan profesional bagi menyediakan program latihan mengikut keperluan semasa. Ini kehendak industri ya. Okey, sekali lagi ya, NIAS dilengkapi dengan prasarana yang memenuhi syarat dan juga peraturan pentauliahan seperti ditetapkan sebagai institusi latihan kemahiran oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Perkara ini penting. Mana-mana sahaja pusat latihan yang ingin ditubuhkan bagi menjalankan program-program kemahiran ini mesti mengikuti, memenuhi segala syarat-syarat dan juga peraturan seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dapat kelulusan itu, barulah program-program itu boleh dijalankan. Dan paparan 2 sijil itu, iaitu sijil pentolehan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia dan juga surat kelulusan yang meluluskan program-program yang dijalankan di sesebuah institusi ataupun pusat latihan kemahiran tersebut. Baik. Program yang ditawarkan di NIAS, teknologi kimpalan dan fabrikasi, proses kimpalan akar kepingan logam, MC 02432012 itu adalah kod program seperti yang telah ditetapkan oleh kementerian, dan persijilan yang dikeluarkan setelah pelatih-pelatih tamat menjalani latihan dengan jayanya adalah sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Dan sijil kemahiran Malaysia tahap 3 ini bukan dikeluarkan oleh NIAS Oil and Gas and Marine Academy, tetapi dikeluarkan khas oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Tempoh pengajian dan latihan 18 bulan, 3 semester, 6 bulan dan juga 6 bulan, yang merangkumi aktiviti-aktiviti ataupun sesi-sesi pengajian teori dan juga amali. Nah, kita lihat syarat kemasukan seperti yang dipaparkan di situ.
calon-calon ataupun individu yang berminat dalam latihan kemahiran ni perlulah menamatkan pengajian persekolahan ya. Di sini kita paparkan sekolah menengah berusia antara 16 dan 28 tahun. Tetapi syarat-syarat itu ada kelonggaran dia di mana pelajar-pelajar yang mungkin menamatkan pengajian mereka sehingga tingkatan 3 kemudian tidak berjaya ataupun tidak meneruskan pengajian mereka, tetapi pada masa mereka pergi mendaftar umur mencukupi 16 tahun dan mempunyai sijil berhenti sekolah yang sah, maka dia boleh diterima untuk mengikuti pengajian ataupun latihan kemahiran ya. Boleh membaca, menulis dan juga mengira, itu adalah syarat yang minimum. Seperti yang saya nyatakan tadi, memiliki sijil berhenti sekolah. Pembiayaan yuran. Apabila kita belajar ni, kita perlukan pembiayaan yuran ya. Yuran pengajian berbentuk ni disediakan oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Ini terbuka kepada semua bidang-bidang latihan kemahiran yang ditawarkan, bukan hanya di NIAT, malah di pusat-pusat latihan kemahiran yang lain. Peraturan syarat dia sama aja. Untuk yuran pengajian, calon-calon ataupun pelatih boleh mohon ya melalui pusat latihan yang mereka telah mendaftar dengan tabung pembangunan kemahiran ya. Pembiayaan daripada tabung pembangunan kemahiran ini juga dia merangkumi allowance sara hidup berjumlah RM600 sebulan yang akan dikreditkan terus kepada pelatih ya. Aktiviti pembelajaran dan latihan sama juga seperti yang dipaparkan dalam video tadi, tak perlu kita ulas lebih lanjut. Ini suasana kampus, keceriaan dengan uniform yang lengkap dan sebagainya. Kemudian ada juga dipaparkan di situ dia punya success story, kejayaan-kejayaan telah dilalui oleh pelajar ni, di mana mereka sekarang telah diambil bekerja di industri-industri sebagai pekerja cekap yang mahir dan profesional. Bila kita sebut rakan-rakan industri dalam penerangan saya pada awal tadi, kita juga ada persetujuan ataupun usaha sama yang dijalankan dengan syarikat-syarikat di industri bagi membolehkan kita mengetahui apakah perkembangan terkini dalam industri yang perlu kita masukkan dalam latihan dan sebagainya. Dan yang paling penting di sini adalah peluang pekerjaan kepada pelatih-pelatih setelah mereka berjaya menamatkan latihan dan juga pengajian mereka. Bukan hanya di NIAT Oil and Gas and Marine Academy, malah di mana-mana saja pusat latihan, mereka dapat diterima ataupun diambil bekerja dengan syarikat-syarikat yang bekerjasama dengan institusi-institusi latihan tersebut ya. Baik, itu sahaja paparan yang dapat kita lihat yang saya sediakan di sini untuk tatapan bersama. Dan dalam dunia latihan kemahiran ini, skop dia tidak terhad dan terbatas kepada satu-satu bidang saja. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, dia meliputi banyak merangkumi banyak aspek dan juga banyak bidang yang boleh dipilih oleh mereka-mereka yang berminat. Okey, seterusnya saya ingin berinteraksi dengan panel-panel